Mari sama-sama kita mulakan majlis pada pagi ini dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah agar Allah Subhanahu wa taala mempermudahkan urusan kita semua insyaallah. Ada hadhihi niyyah wa kullu niyyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا عسيرا إلا يسرته ولا مريضا إلا شفيته ولا عيبا إلا سترته ولا فقيرا إلا أغنيته ولا غنيا إلا شكرته ولا دينا ولا حاجة من هوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Amma ba'd. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana diberikan kesempatan untuk kita berkumpul sekali lagi di dalam rumah Allah pada pagi yang mulia ini. Saya ucapkan ribuan terima kasih kepada ibu-ibu sekalian dan juga teman-teman yang berada di Facebook Masjid Yusof Ishak kerana sudi hadir bersama mendengarkan majlis ilmu. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala memberkati majlis ini dan juga memberikan kita ganjaran yang melimpah insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik, sebagai permulaan saya ingin maklumkan kepada ibu-ibu sekalian memandangkan minggu ini adalah minggu kita memperingati sejarah Isra' wal Mi'raj Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka pada minggu ini kita rehat sekejap daripada perbincangan kita mengenai hadis dalam kitab hadis Al-Wafi yang kita sedang bincangkan. Baik. Jadi seperti mana kita tahu pada akhir bulan Rejab, kalau ikutkan secara spesifik 26 hari bulan Rejab, di mana hari tersebut ataupun malam tersebut kita biasanya menyambut memperingati sejarah Isra' wal Mi'raj Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan saya rasa dalam kuliah-kuliah sebelum ini seperti kuliah hari Isnin Ustazah Sakinah Sabtu, kemudian pada hari semalam Ustaz Ahmad Dahri telah membincangkan sedikit sebanyak tentang sejarah tersebut dan moga ia ada manfaat. Jadi pada hari ini saya akan kongsikan sedikit ataupun secepis daripada kisah Isra' Mi'raj Nabi sallallahu alaihi wasallam itu. Moga-moga ia menjadi satu pedoman dalam kehidupan kita dan juga sebagai pengajaran agar kita dapat mengikuti jejak langkah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baik, seperti mana kita tahu, kalau kita kata bincang tentang Isra' wal Mi'raj, kita juga perlu memahami dan juga kita perlu faham kenapa peristiwa itu terjadi dalam kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana peristiwa Isra' wal Mi'raj itu berlaku sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah pergi ke Madinah Al-Munawwarah. Maknanya Nabi masih ada lagi di Mekah. Dan kita tahu kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam di Mekah Al-Mukarramah ini banyak cabaran. Daripada awal Nabi mengaku dirinya sebagai pesuruh Allah Subhanahu wa taala, Nabi beritahu kepada masyarakat di Mekah bahawasanya dia adalah nabi akhir zaman, maka Nabi ditimpa banyak ujian dan juga cabaran. Bukan daripada orang luar, tapi daripada kalangan ahli keluarga dan juga kaum kerabat baginda sendiri. Jadi pada penghujung-hujung kehidupan Nabi di Mekah Al-Mukarramah, kalau kita belajar sejarah, Nabi berada di Mekah daripada tahun 1 tu sampai agak-agak 13 tahun. Daripada umur Nabi 40 digelar sebagai seorang Nabi
sampai umur Nabi 53 tahun baru Nabi hijrah, lebih kurang macam gitu. Jadi dia berada di hujung-hujung kehidupan Nabi di Mekah. Okey. Waktu tu mungkin 52 ke 51 tahun umur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan pada tahun tersebut berlaku dua kejadian, iaitu kejadian yang menyedihkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu kematian isterinya Sayyidatina Khadijah radhiyallahu taala anha, dan kemudian nombor dua, kematian pakciknya Abu Talib. Kita perlu faham siapa mereka berdua, baru kita tahu betapa kritikal kehilangan mereka berdua terhadap kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila Nabi berdakwah dekat Mekah, biasanya ditindas, ditolak. Dan siapa yang selalu support Nabi dalam berdakwah ialah mereka berdua ni. Sayyidatina Khadijah radhiyallahu taala anha, dia adalah isteri Nabi yang menyokong Nabi, usaha Nabi berdakwah, bukan saja daripada sudut moral. Tak apa bang, teruskan bang, saya ada kat belakang bang. Bukan itu je, tak. Tapi dia juga sokong daripada sudut financial. Bila kita tahu Sayyidatina Khadijah ni seorang businesswoman, bila Nabi SAW menggelarkan dirinya sebagai seorang Nabi diutuskan oleh Allah, maka banyak bisnes kehidupan keluarga Nabi ini disekat. Disekat. Kalau bisnes, orang kata tak boleh buat perniagaan dengan Muhammad dan juga ahli keluarganya. Jadi sebagai seorang businesswoman, apabila bisnesnya kena disrupt, maka dia dalam keadaan yang susah juga. Jadi di penghujung kehidupan Nabi di Mekah dengan Sayyidatina Khadijah itu banyak berlaku yang di mana mereka ini tak boleh jual beli. Tak boleh meniaga, tak boleh jual beli. Maka diorang nak pergi pasar, nak beli makan pun tak boleh sebab dihalang oleh pemerintah pada ketika itu. Sehingga kan pada satu masa di mana mereka ini tidak ada apa-apa keuntungan, tak ada duit nak beli barang pun orang halang, tak ada orang nak support dan sebagainya. Maka Nabi dan juga isterinya Sayyidatina Khadijah mampu ataupun perlu untuk makan daripada daun-daun kering kerana nak sustain. Pasal dah tak ada makanan lagi. Kena makan akar-akar atau rumput-rumput dan sebagainya. Itu adalah makanan mereka. Jadi kita ni tak boleh nak terbayang lah kan. Kalau kat rumah tu ada orang kata tu ada roti, ada jam, ada margarin, ada beras, ada ayam frozen, ada apa ni semua. Itu pun kita cakap kat rumah tak ada makan. Betul tak? Tapi Nabi SAW kalau kata tak ada makan, memang tak ada makan. Nak kena ambil daripada ranting-ranting pokok ataupun daun-daun kering dan sebagainya untuk jadi makanan mereka. Susah. Itu support Nabi daripada sudut financial. Kemudian Abu Talib ni pakcik Nabi yang tak beriman. Tetapi dia ini ada kuasa ataupun ada power terhadap pemerintah Quraisy pada ketika itu. Dia kira, kalau bahasa yang saya selalu gunakan, dia otai lah. Dia otai, orang tak nak kacau. Orang tak akan kacau dia. Apa yang dia cakap, jadi. Apa dia cakap, dia jadi polisi negara. Jadi dia ni adalah pakcik kepada Nabi. Pakcik kepada Nabi. Tapi dia tak beriman. Tetapi dia kata kepada kaum Quraisy, orang-orang Arab pada ketika itu, selagi aku hidup, kau tak boleh kacau anak saudara aku. Apa dia nak buat, dipersilakan. Macam itulah istilahnya. Jadi support dia adalah daripada sudut security. Jadi financial dengan security. Sebenarnya dua perkara ini adalah antara benteng ataupun tunjak utama satu negara boleh membangun. Saya tanya ibu-ibu, kalaulah misal kata negeri itu ada sumber makanan, maknanya ada sustenance, ada sumber makanan, orang boleh keluar pergi bekerja,
boleh bertani dan sebagainya, tetapi tidak ada security, tak ada keselamatan. Rasa-rasa orang nak tinggal kat tempat tu lah. Dia boleh kerja, boleh apa, tapi selalu ada rompak, ada pembunuhan, ada orang kata tu inilah kira violence dan sebagainya berlaku di kawasan kampung tersebut. Dan saya orang mungkin tak nak duduk kat negara tersebut. Tapi ada juga negara yang mungkin security dia ada, nyaman hidupnya, aman, damai. Okay? Tetapi tak ada sustenance, tak ada sumber rezeki. Nak makan apa? Nak makan apa? Nak kerja tak boleh, nak makan pun tak ada. Tapi aman. Pun orang tak nak hidup juga. Dan dua perkara ni adalah sumber utama dalam kehidupan kita. Dan Alhamdulillah, boleh saya katakan negara kita ada kedua-duanya. Betul tak? Ibu-ibu bebas nak bekerja, nak keluar, nak makan apa, tak ada orang halang, betul tak? Dalam masa yang sama pun ada keamanan dan security. Walaupun tak 100%, tapi Alhamdulillah. Ibu-ibu kalau misalnya kata contoh balik kuliah masjid pukul 10 malam pun jalan seorang-seorang takut tak? Tak takut sangat lah kan. Kalau Singapura lah, kalau negeri lain tak tahu. Tak? Jalan bawah blok, baru balik masjid naik bas, jalan kaki dan naik MRT ke apa 10 malam, 9 malam. Kita masih okey lagi, berani lagi. Sebab apa? Kita yakin dia punya security tu ada. Dan ketahuilah ibu-ibu sekalian, dua perkara ini adalah doa daripada Nabi Ibrahim AS. Nabi Ibrahim doa apabila bina Kaabah, Rabbi ja'al hadza baladan aminan warzuq min ahlahu minats thamarat. Nabi Ibrahim doa pada Allah, jadikan negara ini, iaitu negara Mekah, aminan, aman. Okay, aman, maknanya ada security. Warzuq min ahlahu minats thamarat, dan berikan sumber rezeki daripada kalangan kaum-kaum dia itu daripada buah-buahan ats-thamarat, maknanya ada sustenance. Security, sustenance, itu doa Nabi Ibrahim. Allah makbulkan sampai sekarang, Alhamdulillah. Alhamdulillah kalau Allah bukakan pintu untuk kita kembali nak buat haji, nak buat umrah, kita tahu bila datang Mekah hati aman tak? Hati tenang atau fikir stres ke apa ni semua. Dan masih sama, makanan, sumber makan ada tak? Banyak. Kalau duduk kat masjid diam-diam pun ada je orang kasih air lah, kasih kurma lah, kasih apa makan. Dan kalau duduk nak tunggu maghrib, kadang-kadang kasih yogurt lah, kasih apa dan sebagainya. Maknanya sumber makan tu memang senantiasa ada. Semua orang akan datang ke masjid untuk beri sumber makan. Dan ini makbul daripada doa, daripada surah, atau lihat turutan pada akhir dalam juz Ammah itu. Pertama sekali Allah baca surah Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Itu doa, itu cerita tentang orang-orang Yaman yang di tentera bergajah Abraha datang nak serang Mekah, tapi Allah selamatkan. Maknanya negara Mekah ada security, Allah yang pelihara. Okay? Kemudian ayat seterusnya ataupun surah seterusnya, surah Ila fi Quraisy. Ila fi Quraisy. Kalau ibu-ibu lihat turutan surah Al-Fil, selepas surah Al-Fil, surah Quraisy, di mana Allah menjamin bahawasanya orang-orang Quraisy ini mendapat sumber makan pada waktu musim panas ke, pada waktu musim sejuk ke, di seluruh pelosok akan datang orang untuk berikan sumber makanan. Jadi itu doa Nabi Ibrahim, satu security, satu sustenance. Tapi pemerintah Mekah pada ketika itu mencabuli perkara tersebut. Jadi surah seterusnya Allah kata, Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Kau tak nampak orang yang mendustakan agama. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim, yang menghalang anak-anak yatim, wala yahuddu ala ta'amil miskin, dan dia menghalang juga nak berikan makan kepada orang-orang miskin. Maknanya dia mencabuli doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Okay. Jadi kalau kita kata tentang sustenance, sumber rezeki, kalau ikut pada seseorang, seseorang tu dalam kehidupan Nabi adalah Sayyidatina Khadijah. Kalau ikut tentang security, keselamatan, seseorangnya adalah Abu Talib. Dan pada tahun yang berlaku sebelum Isra Mi'raj ini, kematian kedua-duanya.
Jadi Nabi ibarat patah sayap dah, patah sayap. Okay. Bila kedua-duanya meninggal dunia, okay, maka orang-orang Mekah mula berkasar dengan Nabi SAW. Sebab apa? Dia dah kena stop dia punya sumber rezeki dan juga dia punya security. Jadi kita mula berani. Sampaikan ke tahap mereka nak bunuh Nabi SAW. Bila orang kata orang nak bunuh Nabi, dalam pemerintah orang Quraisy itu tak ada yang menghalang. Tapi kalau sebelum ni ada yang menghalang, cakap ni anak saudaraku, kau tak boleh bunuh. Tapi sekarang dah tak ada orang, dah tak ada suara. Dah tak ada suara. Jadi kemudian Allah perintahkan Nabi pergi ke kota Taif. Pergi ke kota Taif pun orang tak terima ajaran Nabi SAW. Jadi Nabi dalam keadaan yang sangat sedih, sangat duka. Okay? Tak tahu nak rujuk kat siapa. Kalau manusia tak tahu nak rujuk kat siapa kecuali Allah Subhanahu Wa Taala yang dia tahu. Jadi peristiwa Isra' Mi'raj adalah peristiwa selain daripada kita tahu tentang perjalanan Nabi naik atas Mi'raj jumpa Allah, berikan perintah solat. Selain daripada itu adalah di antara cara di mana Allah pujuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pujuk Nabi. Okay? Nak meningkatkan status baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allah panggil Nabi untuk melakukan al-Isra' wal Mi'raj. Okay. Perjalanan Isra' kita tahu daripada Mekah, daripada Baitullahil Haram, Kaabah, pergi ke Baitul Maqdis. Daripada Baitul Maqdis, Nabi dah sampai, Nabi solatkan dengan semua imam dan juga semua Nabi dan Rasul. Pada ketika itu Nabi imamkan solat, kemudian Nabi naik atas Mi'raj, bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala di Sidratul Muntaha. Okay. Bila Nabi sampai dekat Baitul Maqdis, okay, di Jerusalem, Allah ketemukan Nabi Muhammad SAW dengan nabi-nabi dan rasul-rasul yang lain. Ramai, betul tak? Kalau kita belajar ikut tauhid, kita belajar Nabi yang perlu kita iman ada berapa ramai? Nabi ada 124,000. Kalau Rasul ada 313. Kalau Rasul, Nabi dan Rasul dalam Al-Quran ada 25. Kita kata, betul tak? Nabi Ulul Azmi ada 5. Ni kita belajar tauhid, nanti dia akan selalu kategorikan dia. Ada beza-beza dia. Okay? Beza nabinya, beza rasul. Tapi pada waktu malam Isra' Mi'raj tu, bila Nabi berada di Baitul Maqdis, Nabi mengimamkan solat kepada semua nabi dan rasul. Saya rasa ibu-ibu mungkin tak ada pengalaman nak jadi imam dekat dalam masjid lah, kan? Ada tak? Tak ada. Tak ada. Okay. Mungkin kat rumah adalah kan, imam dengan anak ke, anak kecil, anak perempuan dan sebagainya. Tapi kalau imam kat masjid tak ada. Haji Yusof mungkin ada, Yusof. Tapi biasanya secara normal, saya sebagai asatizah muda, kalau saya imam dekat depan, dekat belakang tu kan, dekat belakang tu semua ulama-ulama, mufti-mufti, masyayikh, asatizah mapan, senior, kan, semualah, kan, semua orang besar kat belakang. Rasa-rasa saya relax dekat depan ni. Relax kan. Mesti nervous kan, takut nervous satu, tapi dalam masa yang sama rasa honored, terharu, teruja, kan, rasa macam honored lah, kita kata, tak tahu nak terjemahkan macam mana, ya. Terasa teruja dengan amanah yang diberikan. Okay, padahal ada orang-orang yang lebih layak, lebih baik daripada kita. Jadi bayangkan ibu-ibu, Nabi SAW dalam keadaan yang sedih. Kita tak boleh lupa tau peristiwa sedih Nabi SAW, Amul Huzun tu. Okay. Pertama bila sampai Baitul Maqdis, Nabi jumpa semua Nabi dan Rasul dan Nabi imamkan solat. Sebab itu Nabi mendapat title Imamul Mursalin. Ya Imam Rusul, kan, Imamul Mursalin.
Jadi Nabi solat jemaah pada waktu itu. Kemudian selepas Nabi solat jemaah, dibawa naik pergi bertemu dengan Allah. Tapi sebelum tu ada pit stop tak? Ada pit stop kan? Langit pertama jumpa Nabi ni, langit kedua jumpa Nabi ni dan sebagainya. Betul tak? Jumpa Nabi Adam, jumpa Nabi Nuh, jumpa Nabi Ibrahim, jumpa Nabi Musa dan Nabi-Nabi yang lain lah yang berada di langit. Yang berada di langit. Persoalan dia yang saya nak tanya sekarang ni, kenapa Allah temukan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan semua anbiya ini? Kenapa? Kerana ingin memujuk hati Nabi dan menenangkan hati baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Okey. Kenapa? Kenapa? Okey, saya tanya ibu. Kalau orang dalam keadaan hidupnya bermasalah, ada isu-isu yang tertentu dalam kehidupannya. Contoh, dia ini buat bisnes, dia bankrupt. Dia bankrupt. Tingkup. Buat bisnes, tak maju, bankrupt. Okay. Siapakah orang yang paling layak untuk menasihati dia? Orang yang bankrupt jugalah dulu. Betul tak? Kalau dia dah bankrupt, dia sedih, kemudian orang datang, aku pun dulu bankrupt, tapi insya-Allah ada jalannya, insya-Allah boleh bangkit kembali. Jadi dia pun motivated lah. Betul tak? Sebab apa? Orang yang dah lalui perkara yang sama dengan dia. Kalau orang melalui kematian orang yang tersayang, contohnya kita ada suami ataupun kita ada isteri, kemudian Allah tarik nyawa mereka, sedih. Siapa yang mungkin kalau yang layak jumpa kita kemudian beritahu dengan dia, tak apalah, ni semua ujian kan, saya pun dah lalui perkara yang sama. Orang yang melalui perkara yang samalah, mungkin istilahnya lah kalau bahasa kita, orang yang dah kehilangan suami ataupun isteri ni, orang yang janda ataupun orang yang duda. Takkanlah nanti tiba-tiba orang yang meninggal, pasangan kita yang meninggal, tiba-tiba datang pula bujang si dara, tak apa, saya faham perasaan awak. Kau kahwin pun belum, kau nak cakap kau faham perasaan aku? Tak kena kan? Tak kena kan? Jadi orang yang melalui perkara yang sama, yang layak menasihati orang yang melalui perkara itu. Nabi kehilangan orang yang tersayang, isterinya Sayyidatina Khadijah dan pakciknya Abu Talib. Dakwahnya susah. Dakwahnya itu dihalang oleh kaum kerabatnya sendiri. Tapi Allah temukan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan Nabi Nuh. Dan Nabi Nuh ini dakwahnya 950 tahun, tapi anak dia sendiri tak beriman. Temu dengan Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam ni adalah orang yang pertama, tapi anaknya sendiri bunuh saling antara satu dengan yang lain. Temu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam, dakwahnya Masya Allah, ujiannya banyak. Bapa dia tak beriman, dihalau daripada kampung, dicampak dalam api, harus meninggalkan anak dan isterinya di tanah yang kosong pada waktu itu. Kemudian bila dah kembali dengan anaknya, disuruh sembelih. Itu ujian Nabi Ibrahim. Temukan dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Temu dengan Nabi Musa, membesar di keluarga Fir'aun. Membesar di dalam istana Fir'aun, dibesarkan oleh Fir'aun. Kemudian disuruh oleh Allah untuk nasihatkan Fir'aun. Kemudian Fir'aun pula nak bunuh dia, panggil semua pengawal-pengawal bunuh Nabi Musa alaihissalam. Ujian tak? Jadi ibarat bila Nabi SAW bertemu dengan para anbiya ini, ibarat dia macam memujuk Nabi. Kita semua melalui perkara yang sama. Dakwah kita ada ujian. Dakwah kita ada ujian. Anak tak beriman, bapa tak beriman, isteri tak beriman, pakcik-makcik tak beriman, orang yang membesarkan kita tak beriman dan sebagainya. Itu yang dilalui oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam juga. Jadi bila Nabi tengok, aku tak sendirian, aku bersama dengan mereka semua. Dan lihat sekarang status mereka. Mereka di mana? Mereka di langit.
dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tapi kehidupan mereka susah. Bukan Nabi tak tahu, Nabi baca Quran, Nabi yang dapat wahyu daripada Allah cerita tentang mereka, dan Nabi sekarang jumpa direct dengan mereka. Nabi baca surah Al-Baqarah cerita tentang Nabi Ibrahim, di mana dia ini mendapat ujian demi ujian daripada dia muda lagi, daripada dia kecil lagi sampai umurnya 80-an tahun, diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi Nuh alaihissalam 950 tahun. Saya ni baru berapa belas tahun je jadi ustaz. Dah penat dah. Tengok orang tak nak dengar cakap kita je, kan? Malas lah. Berhentilah. Kerja dispatch lagi bagus mungkin. Macam gitu, kan? Kita kalau nak nasihat anak contohnya, semayang. Besok semayang. Besok semayang. Suka tingkau lah. Saya ni ada cerita benar ni ibu-ibu. Saya sekarang bulan Mac, bulan Februari hari tu, saya nikahkan satu pasangan ni. Pasangan ni saya nikahkan ni, kalau ikut kepada mata kita, dia kata orang dia ni mula nak berubah. Okay? Kalau yang si lelaki tu badannya satu set lah, satu suit badan dia kan, bercap. Okay? Yang isterinya pula tak pakai tudung, macam biasa, normal people. Jadi saya datang jumpa, interview, berbual dengan dia semua, kan, persiapan untuk nak kahwin macam mana, bagus ke tidak dan sebagainya, ini okey. Kemudian nikahkan. Alhamdulillah, dah sebulan, lebih kurang sebulan. Selepas 2-3 minggu saya nikahkan, dia mesej, yang lelaki tu mesej saya. Dia kata, Ustaz, saya ni macam rasa menyesal dengan apa yang saya pernah lakukan yang lepas, dosa-dosa yang lama yang saya lakukan. Jadi dia macam ada istilahnya ada nightmare. Jadi dia macam minta nasihat saya lah, kan, macam mana perkara ini, macam ibarat Allah boleh ampunkan saya ke tidak dan sebagainya. Jadi saya cuba beri kata-kata motivasi. Saya cakap dengan dia, tak apa, Allah Maha Penyayang, Allah Maha Pengampun, kan, pelan-pelan insya-Allah Allah akan bantu, Allah akan beri hidayah kepada awak berdua dan sebagainya. Okey. Kemudian beberapa minggu, mesej lagi apa dia kata? Dia kata, Ustaz, saya ni dah tak tahu nak cakap apa dengan isteri saya ni. Saya suruh pakai tudung, dia tak nak pakai tudung. Saya terus macam lost, nak nasihat macam mana ni? Ya. Takkan saya nak cakap, awak baru sebulan kahwin dengan dia, awak jumpa dia bertahun-tahun memang tak pakai tudung, awak sebulan kahwin terus nak suruh pakai tudung ke? Lepas tu kata, saya tak nak jadi suami yang dayus lah, saya nak masuk syurga dengan dia, saya tak nak dia masuk neraka. Sabarlah, tenanglah. Tenang. Okay? Jadi apa yang kita nak katakan dekat sini, kan, dalam kehidupan ada banyak cabaran, ada banyak ujian, kan. Kita kena temu orang yang betul-betul boleh mampu menasihati kita. Okay? Orang yang mampu berikan motivasi kepada kita. Tapi dalam masa yang sama juga kita perlu lihat kepada keadaan diri kita sendiri. Kita kalau nak jadi orang Islam, istilah dengan definisi Islam kita, terserahlah. Tapi jangan definisikan Islam orang kita ni kepada orang lain. Boleh faham tak? Okay? Kalau misalnya kata contoh, kita ni orang Islam dan kita ni orang yang beribadah, caranya ialah kita 5 waktu Alhamdulillah jaga bagus. Tapi dalam masa sama kita kuat dengan puasa kita, puasa sunat Isnin Khamis ke, 3 hari setiap bulan ke, kan, dan sebagainya. Kemudian kita kuat juga dengan qiyamul lail kita, tiap-tiap malam mesti kita bangun, kita buat 2 rakaat ke, 8 rakaat ke. Kemudian kita ni pula orang yang sembahyang subuh dekat masjid, kan? Itu Islam, definisi yang kita faham Islam ni lah macam ni. Jangan kita terjemahkan Islam ini kepada orang lain. Kau nak jadi orang Islam, kena buat macam ni. Tak boleh.
Tapi Islam yang kita perlu sampaikan kepada mereka adalah Islam yang memudahkan. Islam yang ikut kepada rentak dia yang awal. Okay? Pelan-pelan, lama kelamaan baru dia boleh jadi orang yang lebih baik daripada dulu. Jadi nak kena faham konsep tersebut. Dan Nabi SAW melalui ujian demi ujian, kemudian apabila dalam keadaan yang sangat sedih, duka, Allah jumpakan Nabi dengan Nabi-Nabi yang lain, nak beritahu bahawasanya kamu ini tidak kesorangan, kamu melalui perkara yang sama yang dilalui oleh para anbiya. Tapi sekarang lihat mereka dekat mana? Lihat mereka dekat mana? Mereka dekat langit, dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bawa bertenang. Tapi dalam masa yang sama juga Allah muliakan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam melebihi daripada para anbiya yang lain dengan Nabi go one step further, di mana tidak ada makhluk selain daripada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam mampu langkah. Hatta malaikat Jibril sendiri tak mampu nak melangkah ke tempat tersebut, dan itu dinamakan Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha. Okay? Nabi SAW bila jumpa malaikat Jibril dah dekat atas ni, nak naik satu step, dia kata naik sekali dengan aku. Malaikat kata aku tak boleh naik lagi. This is my end. This is my limit. Kalau misal kata aku langkah satu lagi, nescaya aku akan terbakar. Itu jawapan malaikat Jibril. Kenapa terbakar? Sebab tempat tu adalah tempat yang penuh dengan cahaya. Penuh dengan cahaya. Sebab tu Nabi Muhammad SAW mampu menembusi tersebut, sebab Nabi adalah nur ala nur. Cahaya di atas cahaya. Mana cahaya Nabi SAW ini lebih kuat, lebih hebat daripada semua makhluk yang lain. Jadi dia mampu menembusi. Kemudian dia bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu dinamakan sebagai Mi'raj, jumpa Allah. Dan kita tahu Allah perintahkan dia bagi solat 50 waktu pada awalnya, betul? Kemudian turun kepada 5 waktu. Sekarang ini poin lagi satu yang mungkin saya boleh kongsikan ibu-ibu. Semua syariat, semua perintah ibadat yang Allah berikan kepada manusia, Allah berikan kepada malaikat Jibril. Malaikat Jibril turun jumpa Nabi Muhammad SAW dekat bumi, dan Nabi sampaikan kepada umatnya. Kecuali solat. Saya kasih gambaran dia. Kalau misal kata ibu-ibu kerja dekat office, ibu-ibu kerja kat office, ibu-ibu jadi secretary ataupun PA kepada bos. PA pada bos. Jadi bos ni dia tak akan jumpa dengan orang-orang yang berada dekat office tu kecuali PA dia je. Jadi kalau ada tugas, dia kata nanti kau cakap dengan ni, settlekan finance. Kau cakap dengan ni, settlekan dengan ni. Jumpa ni, settlekan ni dan sebagainya. Dia akan delegate. Delegate tugas. Dia akan empower PA dia, secretary dia untuk beritahu kepada yang lain. Itu norma yang biasa kita tahu kalau dalam office macam itu. Tapi ada masa juga perkara itu terlalu urgent. Sampaikan tak boleh PA dia ni pergi cakap dengan dia. Dia kata, kau panggil dia masuk dalam. Panggil dia masuk dalam. Aku nak jumpa dia direct. Kemudian cakap, ni ada important, urgent benda yang perlu dia buat dan dia kena settlekan. Jadi biar daripada bos tu sendiri direct kepada pekerja dia tu. Tak ada perantaraan. Itu sebagai gambaran. Begitulah solat sebenarnya. Ibadah lain, malaikat Jibril turun kasih wahyu kepada Nabi, Nabi sampaikan kepada umat. Tapi untuk solat, Allah panggil dia naik atas. Subhanallah. Jadi solat ni ibu-ibu sekalian, dia bukan satu ibadah yang kita tak cakap ibadah yang lain tu ibadah biasa-biasa. Tapi kita boleh katakan ibadah solat ni adalah ibadah yang luar biasa. Luar biasa. Sebab memang cara penerimaan dia pun luar biasa. Jadi sebab tu bila orang faham
Ataupun ada hadis yang mengatakan as-salatu mi'rajul mu'min. Solat itu adalah mi'raj. Mi'raj maknanya Nabi keluar daripada dunia, out of this world, untuk solat. Jadi orang yang solat ni sebenarnya dia sedang keluar daripada dunia untuk bertemu Allah Subhanahu Wa Taala. Think outside the box, itu benar, think outside of the box. Ni we are outside of the box bila kita solat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Okay? Jadi kalau misalnya kita kata dalam kehidupan kita ada banyak masalah, banyak ujian, banyak cabaran, banyak tanggungan, banyak apa orang kata tu, perkara-perkara yang tak baik berlaku kepada kita, think outside of the box. Fikir luar daripada kotak, keluar daripada dunia ini. Bukan meninggal dunia, tapi keluar daripada dunia. Bertemu dengan pemilik dunia, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana? Tak payah kita nak naik roket ke apa, tak payah. Kalau kita naik roket pun tak sampai keluar dunia pun. Dia akan pergi pada planet yang lain dan sebagainya, tapi dia tak keluar daripada the whole universe. Tapi kalau solat, dia boleh mi'raj, dia boleh keluar daripada this whole universe, bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Jadi orang yang memahami ibadah solat ni, dia akan memahami betapa besar, betapa hebatnya satu ibadah yang kita nampak biasa, tapi sebenarnya dia adalah perkara yang luar biasa. Okay. Jadi Allah perintahkan untuk solat 50 waktu. Turun bawah. Dah terima kan? Dah terima. Kemudian Nabi bertemu, kalau ikut sejarah, ikut kisahnya siapa? Jumpa Nabi Musa AS. Betul? Nabi Musa. Nabi Musa dengan Nabi Muhammad SAW ni bezanya berapa tahun? Jauh kan? Jauh kan? Dan Nabi Musa ni adalah Nabi di kalangan Bani Israel. Jadi maknanya dia dia lineage yang sebelah. Okay? Kalau kita kata Nabi Ibrahim, the father of two nation. Nabi Ibrahim ada dua anak. Satu namanya Ismail, satu namanya Yaqub. Okay? Nabi Yaqub. Kemudian Nabi Ishak. Nabi Ishak anaknya Nabi Yaqub. Nabi Yaqub anaknya Nabi Yusuf dan seterusnya. Okay. Jadi keturunan yang sebelah ini, Nabi Ishak anaknya Nabi Yaqub ni gelarannya adalah Israel. Israel. Jadi Nabi yang bahagian sini dinamakan sebagai Nabi Bani Israel ataupun Nabi-Nabi Yahudi. Sebelah sini pula anaknya Nabi Ismail. Bawah tak ada Nabi terus sampai akhir sekali Nabi Muhammad SAW. Jadi ini golongan Bani Ismail. Bani Ismail. Jadi Nabi dari golongan sini. Tapi bila Mi'raj, bila turun bawah tu Nabi jumpa Nabi yang bahagian sini, Nabi Musa. Itu pun adalah kira satu keluarga yang besar. Satu keluarga yang besar. Kemudian Nabi Musa tanya kepada Nabi SAW. Sebab Nabi Musa juga gelaran dia adalah dia ini adalah Nabi yang dapat berbual dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bila berada di kat bukit Tursina, kalau tak salah saya, bukit tua, dia kata dia bertemu dengan Allah dan Allah tanyakan dia tentang tongkat dia dan sebagainya, dan dia berbual dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Okay? Jadi bila Nabi dapat naik Sidratul Muntaha, bertemu dengan Allah, maka pun ada that conversation juga. Jadi dua Nabi ni special sebab pernah bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Okay. Kalau saya belajar, kalau dalam sejarah, dua Nabi ni, Nabi Muhammad dan juga Nabi Musa, adalah Nabi yang dapat berbual dengan Allah Subhanahu Wa Taala, jumpa Allah dekat tempat yang tinggi, Perintah pertama Nabi Musa alaihissalam apabila bertemu dengan Allah ialah ikhla' na'laik. Ikhla' na'laik. Apa makna dia? Buka selipar. Buka selipar. Okey. Bila berada dekat tempat yang tinggi tu.
Perintah pertama Nabi Muhammad SAW dia dapat wahyu apa? Iqra. Iqra. Baca, betul tak? Baca. Jadi pengajaran dia, Nabi Musa diajar tentang adab. Adab. Nabi Muhammad diajar tentang ilmu. Sallallahu alaihi wasallam. Sebagai hamba Allah, sebagai penuntut ilmu mesti ada dua ni. Ada adab, ada ilmu. Ada adab, ada ilmu. Kalau ada ilmu, tak ada adab, tak guna. Okay? Ada adab, tak ada ilmu pun tak boleh juga. Kan? Orang kutuk dia, diam, sabar. Orang pukul dia, diam, sabar. Tak boleh juga, tak boleh. Mesti ada ilmu. Ilmu ketahanan ke, ilmu maklumat ke dan sebagainya, mesti ada ilmu. Adab perlu ada juga. Kalau ada orang ada banyak ilmu tapi tak ada adab, orang ajar dengan orang tua, biadab kan dengan orang tua, tak hormat guru dan sebagainya, pun tak jadi juga. Tak jadi juga. Sebab sekarang ni maklumat senang nak dapat, tapi adab tu macam mana nak dapat adab ni, dia perlu didikan yang lama. Kalau dulu kita dekat madrasah ada cara-cara didikan ni untuk mendapat ilmu kan. Kena duduk berguru, duduk diam kat depan guru lama-lama. Kemudian kena khidmat. Kan, kena khidmat, guru cakap apa kita minta kita buat dan sebagainya. Kalau kita lihat kepada sejarah para ulama kita, macam gitulah mereka berkhidmat kepada guru. Okay? Bila contoh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala dan juga Imam Malik. Imam Syafi'i adalah anak murid kepada Imam Malik, tapi khidmat dia kepada Imam Malik sangat luar biasa. Kemudian Imam Ahmad Ibn Hanbal adalah anak murid kepada Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Khidmat kepada guru dia pun luar biasa. Okay? Kerana ada adab tu, mereka menjadi orang yang berstatus tinggi kerana khidmat mereka kepada guru ataupun hormat mereka kepada para ulama yang ada. Okay? Jadi dua-dua penting. Jadi balik pada kisahnya, Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Nabi Musa. Nabi Musa tanya, apa yang kau dapat? Apa yang kau dapat? Okay? Nabi Muhammad cakap, dia kata, Allah perintahkan untuk umat aku solat 50 waktu. Solat 50 waktu. Kemudian Nabi Musa kata kepada Nabi Muhammad apa? Dia katakan, uish, banyak sangat tu. Ni bahasa kita lah kan. Bukan kalau ikut bahasanya tu lain, berbeza kan. Kata, banyak sangat tu. Pergi naik atas, okay, minta diskaun. Reducekan. Daripada 50 tu turunlah jadi berapa kan. Yang penting 50 ni berat untuk umat kamu. Berat untuk umat kamu. Persoalannya saya tanya ibu-ibu sekalian, satu Nabi Muhammad SAW dengan Nabi Musa, dia daripada bangsa yang berbeza. Okay? Bangsa berbeza. Jadi syariat berbeza, betul? Orang kata tu tentang cara solat, cara ibadat dia berbeza. Okay? Boleh tak, saya katakan, boleh tak Nabi SAW, bila Nabi Musa suruh buat macam itu, dia kata, apa kau sibuk? Ini kan umat aku. Umat kau kan dah settle. Boleh tak macam itu? Takkanlah aku ni nak mempertikaikan kenapa Allah kasih aku 50, tak kasih aku kurang daripada tu. Siapa aku ni nak melawan kata-kata Allah Subhanahu Wa Taala? Sedangkan kita ni adalah nabi kan? Kita lah nabi, kita kena taat pada Allah. Taat pada Allah. Boleh tak dia kata gitu? Boleh. Tapi Nabi ikut dengar nasihat. Dengar nasihat. Kerana apa? Kerana Nabi tahu yang nasihatkan itu adalah seorang Nabi yang telah melalui banyak ujian dan cabaran. Banyak ujian dan cabaran. Ibu-ibu kalau baca Quran, sejarah Al-Quran, kan banyak cerita kat dalam. Berbanding dengan banyak hukum. Dan cerita paling banyak dalam Al-Quran adalah cerita Nabi Musa. Nabi Musa AS. Kalaulah ibu-ibu belajar tentang Nabi Musa dan Bani Israel, memang kalau ikut betul-betul geram sangat. Degil sangat istilahnya lah. Contohnya istilahnya bila saya kasih satu
Nabi Musa telah selamatkan Bani Israel daripada kezaliman hidup dengan Firaun. Dah diselamatkan. Dah nampak belah lautan. Ibu-ibu pernah nampak belah lautan? Pernah nampak? Pernah kan? Pergi Sea Aquarium kan, kita boleh jalan dalam lautan, kan kanan semua ikan apa ni semua. Bukan macam gitu. Tapi belah lautan tu dia memang betul belah. Betul belah, dan kemudian mereka jalan di daratan ataupun jalan di bawah. Apa orang kata tu, kira kalau laut tu, tempat yang paling rendah sekali mereka jalan ke bawah tu, menembusi keluar daripada Mesir. Keluar dari Mesir. Kalau misal kata contoh, kita ni kan tak kenal Nabi Musa siapa, tapi kita kat tepi laut tu kita senang pancing. Kali tiba-tiba ada satu orang ni, dia bawa orang ramai kat belakang, dia ambil tongkat, dia ketuk laut jadi belah dua. Beriman tak? Beriman tak? Beriman lah. Kalau tak beriman pun, dia tahu yang orang ni special lah. Mana ada orang boleh belah laut dengan tongkat? Dia ni campak umpan cari ikan, tapi orang ketuk jadi belah lautan. Belah lautan, subhanallah. Okay? Berlaku, beriman. Jadi kalau misalnya kata orang yang tak kenal Nabi Musa tu boleh beriman, boleh nak beriman, boleh percaya tentang kehebatan dia, apatah lagi pengikut-pengikut dia. Betul tak? Pengikut dia Bani Israel tu percaya tak? Sebab dah diselamatkan oleh Nabi Musa AS. Tembus laut, kemudian Firaun pula jalan dengan tentera dia, Allah tutup balik laut. Hancur. Apa orang kata tu? Kelemasan kesemuanya. Kelemasan semuanya. Dah selamat. Bila dah selamat, takkanlah nak lawan cakap Nabi Musa lagi, betul tak? Tapi mereka lawan juga. Kan? Arinallaha jahratan, dia kata. Musa, kau kasih kita tengok muka Allah. Kita nak tengok live, baru kita beriman. Laut dah belah pun tak percaya juga. Tak sakit hati kita. Kan? Ceritanya tentang apa? Tentang lembu. Lembu, nak sembelih lembu. Dah buat hilah, dah dibunuh satu ekor lembu, nak tahu siapa pembunuh dia semua, Allah perintahkan untuk sembelih lembu. Lembu yang muda ke, yang tua ke, lembu color apa, lembu apalah, macam-macam dia tanyalah. Sembelih je lah. Pangai sangat kenapa? Sembelih lembu, nanti tak lama nanti nak kurban kan, mungkin ada yang nak sembelih, nak kurban lembu kan. Ada tak yang nak tanya spesifik? Saya nak lembu yang Nabi Musa punya, yang kuning tu. Sebab tu special. Tak ada lah. Saya kata korban lembu lah. Dah nama dia lembu. Mungkin dia ada bawa IC, saya ni lembu. Ni IC saya. Tak kan? Tak. Lembu kita sembelih. Tapi banyak songeh lah istilahnya lah. Kalau bahasa kita, banyak songeh lah. Banyak songeh sampai susah, sampai sukar, hampir-hampir tak jumpa. Tapi Allah jumpakan. Bila dah jumpa tu, bukan nak disembelih tu, beriman, sembah pula lembu. Kalau ikut hati, geram tak? Geram. Ini apa yang dilalui oleh Nabi Musa AS dengan dia menjaga, istilahnya menjaga umat dia. Jadi bila Nabi Muhammad SAW diberikan perintah untuk solat 50, dia kata, berat untuk umat kamu. Dia bukan cakap benda yang dia tak tahu. Based on experience, umat aku punya degil, aku rasa umat kau pun mungkin sama jugalah. Kita ni nak tak nak pun fikir balik, kita berjasa dengan Nabi Musa juga. Betul tak? Siapa yang kat sini rasa solat 5 waktu senang? Senang lah. Ustaz, kadang-kadang subuh pun terlajak. Telak. Nak maghrib pun terkejar-kejar. Telak, sebab masa pendek. Susah. Saya tak cakap yang 3 rakaat, 4 rakaat tu susah, tak, itu okey, kita semua maklum. Tapi nak hadirkan diri kita dalam ibadah solat, nak khusyuk, nak fokus kan,
Orang kata tu nak tinggalkan yang lain, kita nak solat 5 waktu tu kan. Mungkin ada kesusahan dia. Ada kesusahan dia. Okay? Jadi Nabi Musa based on experience dia beritahu. Okay? Susah. Pergi minta diskaun. Naik atas jumpa Allah. Turun balik 45 daripada 50. Biasa kita kalau meniaga kan, kalau daripada 50 kita takkan minta $5 kan. Minta $45 lah, $5. $5 buat beli kopi, buat beli teh, kasih anak-anak makan dan sebagainya. Cincai-cincai lah, boleh lah. 45. Kau cakap tak boleh. Umat kau ni tak boleh. Pergi naik atas lagi nasihat. Naik turun. Kenapa Nabi SAW lakukan perkara sedemikian? Sebab Nabi tahu Nabi Musa ada point. Based on experience. Okay? Begitu juga kita. Kita ni perlu jadi orang yang senantiasa memberikan nasihat kepada orang lain. Dan kita juga perlu menerima nasihat orang apabila orang sampaikan kepada kita. Sebab kadang-kala kita ini perlukan that blind spot. Kita nak buat sesuatu perkara, bila seorang tu cakap, mungkin ada betul dia. Sebab mungkin dia mempunyai pengalaman-pengalaman yang berbeza, yang mungkin boleh menjadi bantuan kepada kita. Jadi kita ni adalah umat yang digalakkan untuk menerima nasihat ataupun memberi nasihat. Sehingga kan Nabi SAW sampaikan kepada kita, ad-dinun nasihah. Agama itu adalah nasihat. Maknanya kita boleh berikan nasihat kepada orang-orang untuk manfaat dia. Jadi pengajarannya ialah Nabi Muhammad SAW menerima nasihat Nabi Musa AS, turun naik sampai kepada 5 waktu. Tapi 5 waktu ni Allah kata kalau kamu buat 5 waktu, pahala dia 50 waktu. Subhanallah. Betul tak? Itu diskaun yang bagus. Beli 5 dapat 50. Buat 5 dapat 50. Itu pun Nabi Musa AS kata berat untuk umat kamu. Minta lagi diskaun kalau boleh. Tapi Nabi kata aku dah malulah dah naik turun. Aku rasa 5 ni insya-Allah lah memadai lah kita kata istilahnya. Dan Nabi menerima perkara tersebut. Tapi ini menjadi nasihat kepada kita semua bahawasanya memberikan nasihat dan menerima nasihat itu adalah penting untuk kehidupan kita. Jangan jadi orang di mana suka sangat kasih nasihat pada orang tapi kita tak boleh terima nasihat orang. Jangan jadi macam itu. Okay? Sebab setiap orang melalui perjalanan yang berbeza. Setiap dari kita ada isra' tersendiri. Ibu-ibu ada isra' ibu-ibu, saya ada isra' saya. Mungkin orang lain kat sana ada isra' mereka dan sebagainya. Ada perjalanan kehidupan yang tersendiri. Daripada perjalanan itu akan ada banyak ujian dan cabaran. Daripada itu dia mematangkan pemikiran kita. Jadi bila kita menerima nasihat, ambilnya dengan baik. Ambil dengan baik. Bila ambil dengan baik, kita perlu tapis dengan kehidupan kita sendirilah. Adakah itu bagus, ataupun tidak. Adakah ini baik ataupun tidak. Kalau misalnya kata apa yang dinasihatkan itu pun mungkin tak relevan untuk kehidupan kita, tapi jangan sesekali kita mencemuh orang tersebut. Jangan kita mencemuh orang tersebut. Kerana agama kita ini berpaksikan kepada nasihat. Dan Nabi SAW mengamalkan kehidupan agamanya itu bergantung kepada nasihat juga. Okay? Contohnya solat, Nabi mengambil nasihat daripada Nabi Musa AS. Dalam kehidupan bila Nabi dekat bumi pun, apabila Nabi bermusyawarah dengan para sahabat, Nabi ada masa menerima nasihat para sahabat. Ada masa juga para sahabat menerima nasihat Nabi SAW. Ada banyak peristiwa yang di mana Nabi ini menerima nasihat daripada para sahabat. Okay? Jadi untuk kita ibu-ibu, kita lihat perjalanan baginda Rasul SAW penuh dengan ujian dan cabaran. Kehidupan kita juga mempunyai banyak ujian dan juga cabaran.
Tapi tidak boleh mendandingi ujian dan juga cabaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi itu bukan bermaksud kita ini perlu meremehkan ujian kita. Tak. Lihat ujian kita, mana yang baik kita ambil sebagai pengajaran, mana yang tidak kita tinggalkan menjadi sandaran. Dalam masa yang sama minta nasihat-nasihat yang pakar dalam bidang tersebut. Itu diperlukan. Kalau ada masalah financial, tanyalah kepada financial consultant. Jangan tanya saya tak pakar bidang tu. Tapi kalau ada masalah-masalah isu agama dan sebagainya, tanya kepada mereka yang pakar. Kalau ada masalah-masalah perubatan, tanya mereka yang pakar dan sebagainya. Minta nasihat kepada mereka, daripada mereka. Okay? Kemudian dalam masa yang sama, kita ni bila Mi'raj keluar daripada bumi, keluar daripada dunia untuk kita bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala, ketahuilah perjalanan kita itu daripada Isra pergi ke Mi'raj, kita akan bertemu ramai orang-orang yang soleh, ramai orang-orang yang mempunyai banyak pengalaman. Ambil manfaat perjalanan kehidupan mereka juga untuk jadi panduan kepada kita untuk kita mudah Mi'raj kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang-kadang perkara ini boleh macam orang kata tu memotivasikan, kickstart to us, for us, untuk menjadi orang yang lebih baik di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu taala alam bisawab. Semoga perkongsian nasihat ataupun tausiah yang disampaikan ini bermanfaat kepada kita, dan semoga daripada peristiwa Al-Isra wal Mi'raj Nabi sallallahu alaihi wasallam ini menjadi manfaat dan juga panduan dalam kehidupan kita, bahawasanya di akhir kehidupan kita, kita inginkan kehidupan yang diridai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sebagaimana Allah meridai para malaikat, para anbiya yang berada di langit. Dan dalam masa yang sama, kita mengharapkan agar Allah Subhanahu Wa Taala mempermudahkan urusan kita daripada sudut ibadah kepadanya, khususnya kepada ibadah 5 waktu salat, kerana ini adalah solat ataupun ibadah yang sangat luar biasa, dan ini adalah satu ibadah di mana Allah Subhanahu Wa Taala akan melihat dahulu berbanding daripada ibadah-ibadah yang lain. Jadi kita doa agar Allah mempermudahkan urusan kita untuk melakukan ibadah yang istimewa ini, dan dalam masa yang sama kita mendoakan agar Allah Subhanahu Wa Taala meringankan segala ujian dan juga cabaran dalam kehidupan kita, seperti mana Allah Subhanahu Wa Taala memotivasikan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan orang-orang yang soleh, orang yang dapat membantu untuk kembali menguatkan semangat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah memberikan kita satu motivasi, satu semangat ataupun satu pilar yang mana kita boleh merujuk kepada mereka untuk menguatkan semangat kita untuk terus beribadah dan juga berdakwah ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Semoga ada manfaat di dalam tausiah pada kali ini. Saya mohon ampun dan juga maaf jika ada terkasar bahasa ataupun tersilap kata daripada penyampaian saya ini. Yang baik itu datang daripada Allah, yang kurang dan yang lemah itu datang daripada kelemahan dan juga kedhaifan diri saya sendiri. Kita tutup dengan tasbih kafarah dan juga suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wa sallallahu ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.